Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Saifuddin Muhammad dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Aisyah Nazira binti Johari. Nombor matrik C20A1424 akan membentangkan tajuk peralatan muzik tradisional sepotong. Alatan muzik tradisional sepotong ini dimainkan oleh masyarakat Kadazan Dusun dan Merut. Setiap alatan muzik tradisional berkemungkinan mempunyai nama lain selain nama yang kita selalu sebut. Seperti juga alatan muzik tradisional sepotong, ia juga dikenali sebagai mak organ, di mana mak organ ini bermaksud organ mulut. Alatan muzik ini adalah earphone buluh bebas dengan satu atau lebih ruang udara yang dilengkapi dengan buluh bebas. Sepotong juga dikenali sebagai sum potong, tetapi nama sepotong lebih digunakan oleh masyarakat di negeri Sabah. Beralih kepada sejarah alatan muzik sepotong. Sejarah sepotong adalah kisah yang diturunkan secara lisan dari ibu bapa kepada anak dan seterusnya diperturunkan ke generasi. Asal-usul kewujudan alat muzik sepotong di negeri Sabah ini didapati berlainan mengikut kawasan dan daerah masing-masing. Kisah yang akan diceritakan ini berasal dari kampung Limbang Kakatan Garas di daerah Tabunan. Di kampung ini terdapat sepasang suami isteri iaitu Gobo dan suaminya Lobohang. Pasangan ini digunakan dengan 6 orang anak lelaki dan perempuan. Keluarga besar ini amat disenangi oleh penduduk setempat kerana sikapnya yang ramah dan kebaikan Gobo. Walaupun beliau seorang yang bisu. Namun demikian, kebahagiaan keluarga ini tidak berpanjangan. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan mereka semakin renggang disebabkan kesibukan Lobohang mengerjakan sawah bendang dan anak-anaknya pula sibuk menguruskan rumah tangga masing-masing. Keadaan ini menyebabkan ibu mereka, Gobo, berasa tersisih hingga beliau berubah sikap menjadi seorang yang pendiam dan murung. Lobohang menyedari keadaan ini juga cuba untuk memperbaiki keadaan isterinya namun tidak berjaya. Pada suatu hari, sedang Lobohang berehat di sawah pedang, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang merdu dan bunyi kedengaran dari buat beberapa kali apabila angin bertiup kencang. Lobohang cuba mencari arah bunyi tersebut dan akhirnya dia berjaya menemui puncanya iaitu dari sebatang bambu yang telah patah. Lobohang tertarik akan bunyi yang dikeluarkan dari bambu tersebut, lalu mencabutnya untuk dibawa pulang dan memacakkan batang bambu itu di halaman rumahnya. Gobo yang sedang termenung di beranda berasa terpegun setelah mendengar kemerduan bunyi yang didengarinya. Tanpa disangka, Gobo yang selama ini bisu dan tiba-tiba bertanya Lobohang dari mana datangnya bunyi itu. Lobohang berasa terkejut. Hal ini katakan kerana isterinya sudah boleh bersuara dan berasa gembira kerana bambu itu membantu memulihkan isterinya. Semenjak kejadian itu, Gobo tidak lagi bisu dan kembali ceria. Hubungan kekeluargaan mereka juga semakin pulih. Akhirnya, salah seorang daripada cucu Gobo yang bernama Sopot berjaya mencipta alat muzik berdasarkan alat muzik bambu yang dinamakan sopotong seperti nama sopot dan setiap sumbeling. Seterusnya adalah fungsi alatan muzik sepotong. Alatan ini dimainkan oleh suku kaum Kadazan di Sabah dalam persembahan nyanyian dan tarian. Sepotong boleh dimainkan secara hiburan persendirian atau kumpulan untuk mengiringi tarian. Seterusnya adalah cara pembuatan alatan muzik tradisional sepotong. Alatan muzik ini menggunakan labu air yang dikeringkan dan 8 batang buluh. Setiap batang buluh yang digunakan ini mempunyai nama tradisinya tersendiri, iaitu Lobohong, Monokol, Suruk, Baranak, Radawi, Tutuduk dan Tinaga. 8 batang buluh kecil disusun dalam 2 lapisan dan dimasukkan ke bahagian buah labu tersebut dengan menebuk. Gam kelulut digunakan untuk melekatkan batang-batang buluh tersebut juga untuk menahan angin dari keluar melalui celah-celah buluh apabila tiupan dilakukan.
Salah satu daripada buluh ini tidak berfungsi hanya untuk memperseimbangkan kedudukan bentuk alat tersebut. Beberapa kepingan kecil plat buluh diletakkan pada dasar tiap-tiap tepian buluh untuk menghasilkan bunyi yang mengikut kod muzik yang telah ditentukan. Seterusnya adalah cara memainkan alatan muzik tradisional sepotong. Seorang pemain meniup udara melalui muncung sambil menutup dan membuka 3 daripada 4 paip terpendek pada hujungnya dengan 3 jari tangan kanan. 3 lubang kecil pada dasar paip terpendek serta hadapan dan belakang paip yang lebih panjang dengan jari tangan kiri. Untuk penjarian ini, sepotong ini dimainkan secara perseorangan untuk hiburan persendirian atau dalam kumpulan untuk menyanyi tarian. Sepotong menghasilkan muzik yang meniru tarian, biasanya dimainkan dengan isembel gong gantung yang dikenali sebagai sopogandangan. Kajian ini mengenai alatan muzik tradisional masyarakat Kadazan Dusun di Sabah. Peralatan muzik ini masih lagi belum diterokai secara meluas. Jadi, walaupun banyak berlaku revolusi dalam penciptaan alat muzik tradisional ini, alatan muzik ini juga dapat diaplikasikan kepada alat muzik tradisional masyarakat Kadazan Dusun yang lain seperti irama tun. Apa yang penting adalah kesedaran kita untuk mengekalkan budaya muzik ini agar tidak pupus di telan zaman dan perlu diwariskan kepada generasi akan datang. Sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.